قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah di atas segala kurnia nikmat yang Allah kurniakan pada kita hari ini. Dan lagi sekali kita diizinkan oleh Allah SWT untuk bersiaran dalam pengajian online kita. InsyaAllah dalam syarah kita Hakikat Kehidupan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk memahami akan pengajian ini. InsyaAllah. Jadi sebelum kita lanjutkan pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni, suka saya ingatkan. Yang mana sebelum ini pun juga, kita ingatkan juga, perbetulkan niat kita dan mulakan dengan kalam Bisir Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi pada malam ni kita akan meneruskan pengajian ilmu kita dalam kajian kitab Syarah Hakikat Kehidupan. Jadi bantu dulu sebarkan pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT, hidup ini Allah berfirman dalam surah Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu mesti lebih baik daripada yang awal. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, ini salah satu bukti yang mana makin lama Allah berikan kita kenikmatan yang di dunia ini ada improvement. Ada penambahbaikan. Seperti contoh live kita pada malam ini. Ini berkat kesabaran sidang jemaah mata Allah SWT, kesungguhan yang diberikan. Maka Allah pun perhiaskan kita untuk sama-sama menikmati majlis ilmu ini dengan suasana yang begitu bagus, tenang dan sangat kondusif. Ini kebesaran Allah SWT. Allah bantu kita semua yang mendengar bersungguh. Dan Allah berikan kekuatan kepada saya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk menyampaikan dengan bersungguh-sungguh. Dengan persiapan teknikal ni yang begitu bersungguh-sungguh. Dan ianya bila digabungkan, digarapkan semuanya, maka makin lama makin bagus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus. Nah, itulah sebenarnya. Itulah sebenarnya martabat kita sebagai manusia ini mestilah sentiasa berkembang. Mestilah sentiasa ke depan dan orang beriman ni sentiasa maju. Kerana bersamanya itu dengan pemilik alam jagat raya ni. Ini Allah Azza wa Jalla. Pemilik alam jagat raya ni Allah Azza wa Jalla. Dan sudah pasti kita kalau tempat kita nak tuju itu kembali kepada syurga. Syurga ni tempat yang sangat indah. Makin advance, bukannya di dunia ni kita nak tengok. Kita penglihatan kita ni tembus ke syurga sebenarnya. Dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Yang mana Allah berfirman dalam surah Baqarah 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Maka di sini kalau kita lihat, Allah suruh berikan kabar gembira. Kabar gembira kepada orang yang beriman. Wabashiril ladzina amanu. Wabashiril ladzina amanu. Dan yang beramal soleh. Wa amilus solihat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dikurniakan mereka syurga yang mengalir di bawahnya air. Nampak? Jadi maknanya satu kehidupan yang sangat indah sebenarnya kita akan dapat. Makin lama kita kena ada improvement. Itulah Islam. Dan sebagai contoh malam ni presentation ni, Masya Allah saya tak terfikir sampai ke tahap ini. Ini semua kurniaan haza min fa'li Rabbi. Untuk sajian tatapan daripada semua yang istiqamah dalam menuntut ilmu ni. Nampak Allah tunjukkan kuasanya. Dari zaman burung gagak sampailah sekarang. Bayangkan hikmahnya. Hikmah kesusahan itu, kita tidak semakin mundur. Kesusahan membawa kita semakin ke depan. Dan ia bukan datang, dipanggil apa, dalam satu malam. Tidak. Kalau siapa yang mengikuti perkembangan penyampaian online ilmu ni, nah ini bukannya dirancang-rancang, direka-reka, tidak. Ini semua dalam aturan Allah. Dalam aturan Allah, subhanallah. Dan makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Syukur. Jadi, asbab itu, sidang jemaah mata Allah SWT, lahirkan kesyukuran ini dengan lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi nak menuntut ilmu. Ni Allah dah bagi teknologi yang canggih ni.
Sat lagi kita tunjuk lagi satu teknologi sat lagi. Tengok kita lukis dekat skrin belakang tu nanti. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Ya, dari berpuluh-puluh ya Puan Fazilah. Dari berpuluh-puluh lah wawa dulu. Masya Allah. Nampak? Nah, makin lama makin sedar diri. Benar Mak Umi. Kita kena makin lama makin sedar diri. Dan tajuk malam ni adalah untuk mengenal diri. Tajuk malam ni adalah tajuk mengenal diri. Kenapa ada kaitan dengan pengajian mengenal diri ni Ustaz? Baru tengah-tengah ni baru nak cerita bab mengenal diri. Sebab dia bukan tiba-tiba nak mengenal. Dia kena ada asbab nak mengenal kenapa. Dia kena ada asbab dia. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Ada presentation Tuan Fat. Ada. Ada presentation lagi. Baik. Jadi macam biasa konsep kita. Pertama ni saya akan fokus kepada perbincangan kita. Kemudian baru kita buka kepada soal jawab insya-Allah yang berkaitan dengan tajuk kita insya-Allah. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, suka saya ingatkan untuk fokus kepada perbincangan kita yang pertama ni, dalam setengah jam yang pertama mungkin kita fokus pada perbincangan topik dan tajuk yang penting kita nak syarahkan pada malam yang penuh barakah ni. Kemudian barulah kita pergi kepada tambahan-tambahan atau soalan-soalan yang berkaitan dengan perbincangan kita insya-Allah. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, kalau kita rujuk pada nota nanti, kita akan tukar skrin untuk pada nota. Kalau kita lihat pada edisi yang lama muskat 56. Edisi lama muskat 56 insya-Allah. Benar Tuan Haji Mak Muda, Allah dah bagi macam-macam dah. Setting ni subhanallah, tabarakallah. Allah, ini kurniaan Allah Taala bagi pencinta-pencinta ilmu. Subhanallah. Tak tahulah lagi. Kalau malas juga mengaji, tak tahulah nak cakap apa. Allahu Akbar. Ya. Baik. Kita kena move. Kita kena ke depan dan ke depan alhamdulillah. Allah akan bantu kita. Yang penting teruskan perjalanan insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, kita terus kepada tajuk perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik, dalam usul perbincangan kita masih pada fasa siddiq, membongkar kebenaran dan membenarkan. Dan kitab baru muka surat 71. Baik, mari kita lihat kepada perbincangan kita. Tajuk kita saya lihat pada nota. Okey. Baik. Muka surat 71. Apa tajuk kita pada malam ni? Yang ini tajuk adalah mengenal diri. Mengenal diri. Baik. Bertambah mantap masya-Allah. Ni berkat semua ni. Barakah istiqamah. Barakah istiqamah, tu dia. Buat-buat nampak di belakang tu ya. Buat-buat nampak di belakang tu. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Okey. Skrin belakang saya ni memaparkan nota yang ada di tangan tuan-tuan sidang jemaah mata Allah SWT dan tajuk mengenali diri. Baik. Boleh kita adjust sikit nak tengok nota. Tak apa. Okey. Okey. Tu dia. Baik. Kita boleh adjust. Allahumma salli ala Allah. Okey. Baik, dalam nota tu kalau kita lihat diri manusia itu kecil. Diri manusia itu kecil. Ya. Tetapi di dalam diri yang kecil itu terdapat satu alam yang besar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Maka di sini kalau kita lihat bab mengenali diri ni kita akan kaitkan dengan pengajian sifat. Yang kita dah bincangkan semalam tentang sifat. Bagaimana kita nak lihat mengenali diri, nampak? Dalam bab mengenali diri ni Allah izinkan kita dalam teknologi kita makin canggih. Percaya atau tidak? Kecanggihan teknologi ini Allah takdirkan dihasilkan oleh seorang manusia ataupun yang bernama manusia. Nampak? Kita nampak hebatnya teknologi ni. Nampak? Tu dia. Ni kita kira whiteboard lah ni. Whiteboard bergerak. Tu dia. Baik. Kita nampak bahawa
kita dok terkesan dengan keadaan kebendaan. Sedangkan diri kita kecil je. Yang menghasilkan teknologi kita hari ini kecil saja. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, mengatakan bahawa dalam diri yang kecil itu ada satu alam yang cukup besar. Jadi rugilah kita kalau terperangkap dengan diri yang kecil. Dan inilah manusia apabila dia terperangkap malah bukan kepada dalam diri dia, malah dia terperangkap dengan dunia pula tu. Allahu Akbar. Sempit dia akan jadi. Sempit, dia akan jadi tersekat dan terhalang. Ini yang kita tak mahu. Baik, jadi sedangnya mata Allah SWT. Apa yang dikatakan alam yang besar itu? Apakah yang dikatakan alam yang besar itu? Benar Tuan Raja Saleh. Pada diri pun banyaknya alam. Sebab itu bila kata alam kejadian manusia. Alam kejadian manusia. Kalau kita lihat alam kejadian manusia. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ianya mengelilingi, demi langit dan seluruh ciptaannya, demi bumi dan seluruh hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Nampak? Kejadian manusia itu berserta dengan kejadian-kejadian yang lain. Ini bukan kejadian biasa-biasa. Malah kejadian manusia menjadi kejadian yang Allah rakamkan dalam Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang mana kejadian manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Jadi maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Dalam kita menukilkan kehidupan ini ada satu kata kunci. Kita nak ambil kata-kata hikmah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah ini untuk kita jadikan sebagai satu cetusan kajian tentang apa yang dikatakan bahawa untuk melihat alam diri, yang mana alam diri ini akan membawa kita kepada satu alam yang lebih besar. Subhanallah. Dan dia ada kaitan dengan surah Al-Alaq juga. Nanti saya akan kaitkan dalam gambar rajah nanti. Sekarang kita ikut saja perbincangan kita pada malamnya penuh barakah. Baik. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, yang mana yang cuba disampaikan di sini adalah yang hendak ditumpukan pada alam ini adalah diri manusia itu sendiri. Diri manusia itu sendiri yang nak ditumpukan. Kerana pada alam manusia itu ada alam yang sangat besar. Dan alam manusia inilah yang akan banyak mempengaruhi alam duniawi sebenarnya. Alangkah malangnya apabila manusia gagal memahami alam diri dia, menyebabkan alam dunia mempengaruhi dia. Allah, ruginya. Sedangkan Allah jadikan manusia itu bukanlah untuk dunia. Allah jadikan manusia untuk Allah. Untuk menjadi pemimpin di dunia. Khalifatul fil ard. Nampak? Khalifatul fil ard. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa. Nampak? Allah jadikan manusia ni untuk sembah Allah. Tapi Allah jadikan dunia untuk manusia. Takut tertipu dengan diri sendiri sebab bila tertipu dengan diri sendiri itu kerana dia tidak memahami tentang alam diri dia. Dia tertipu kerana terpengaruh dengan alam dunia. Alam kehidupan dunia ini yang mana ad-dunya wa mal hayatad dunya wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah Allah jadikan dunia ini tiada kehidupan dunia wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kita sendiri yang terlampau obses. Kita sendiri yang menunjukkan pandangan kita kepada dunia. Sedangkan Allah suruh lihat pada dirimu. Dalilnya. Inilah dalilnya sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk memahami akan diri ini, dia adalah pengajian hikmah. Ilma wa hikmah. Yang perlukan bimbingan dan syarahan yang jelas. Jangan cuba-cuba nak duk main sangka-sangka. Diri ni kan main dengan sangka-sangka tak boleh. Sebab dia akan jadi satu perbincangan yang akan dipanggil apa? Menyulitkan, bukan menyesatkan, menyulitkan nanti. Maka untuk kita kaji tentang diri ini dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Ini dia.
Surah Zariyat ayat 21 Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka mengapa kamu tidak melihatnya? Ini satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok ayat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah Az-Zariyat ayat 21. Surah Az-Zariyat ayat 21. Jadi memang ini dituntut dalam agama, dituntut dalam kajian mengenal diri. Jadi macam mana nak kenal alam diri? Itu soalan dia. Maka sebab itu kena ada bimbingan kebenaran, Cikgu Anis. Sebab itu kena ada bimbingan kebenaran. Bimbingan kebenaran ini bersandarkan sebab tu kemarin, semalam juga dan kemarin yang sebelumnya, kita kaji tentang hakikat yang ada. Kita kaji tentang bagaimana yang dikatakan tentang sifat. Yang ini ada sandarannya tentang Allah. Asma'ul Husna. Kemudian Allah terjemahkan Asma'ul Husna itu pada kejadian-kejadiannya. Dalil, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh kejadian. Khalaqal insana min 'alaq. Nampak? Yang kedua Allah cerita khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan manusia pada segumpal darah. Segumpal darah ni tiba-tiba boleh kita jalan kat muka bumi ni lupa diri. Kenapa? Sebab tadi tak tahu cara nak melihat diri tu. Terperangkap kita dengan tipu daya dunia. Sebab selepas pada surah Al-Alaq itu, surah ayat yang kedua itu, ayat yang ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Nampak? Kalau kita lihat contoh ya. Contoh. Kita tengok surah Al-Alaq. Okey. Dan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Nampak? Iqra'. Cuba tengok. Pertama sekali kita dah kaji tentang ni. Ini panjang lebar yang nombor 1 ni. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nampak? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni kita dah bincang panjang dah. Semalam pun. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang mana nama Tuhan ini, kalau kita lihat, dia menjadi perbincangan tentang semalam, iaitu melihat dengan mata hati. Nampak? Melihat dengan mata hati. Maka di sini bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Khalas, malam kita dah bincang dan kita akan ada kelas intensif pula untuk memperincikan bacaan. Bukan sebutan, bacaan. Kita nak perincikan bacaan. Ni, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak baca tu kena belajar, kena baca. Nampak? Kemudian tengok khalaqal insana min 'alaq. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Beku darah manusia sebeku ni kita. Yang mana kalau lihat pada asal kejadian manusia itu daripada tanah, yakni Nabi Adam AS. Kemudian Allah tiupkan roh, summa sawwahu wa nafakha fihi min roh. Allah jadikan penglihatan, pendengaran. Nampak? Kemudian daripada itu Allah jadikan zuriat surah An-Nisa ayat 1. Kalau rujuk surah An-Nisa ayat 1, Allah jadikan bagaimana daripada diri yang satu iaitu Nabi Adam AS. Kemudian turunnya zuriat. Dan kita ini daripada alaqah, segumpal darah yang berasal pada air mani. Adakah kita melihat diri kita dengan apa? Kita melihat, sebab tu kita mulakan semalam dengan mata hati. Sebab kebanyakan yang melihat dengan kebendaan. Tengok siapa aku. Sibuk bercerita tentang diri. Diri pula bukan diri yang benar. Diri yang palsu pula tu. Yang mana Allah suruh kita, inilah dalil yang ketiga. Bila Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Nampak? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian pada dirimu kamu tak perhatikan. Apa yang nak diperhatikan? Allah jawab dalam surah Al-Alaq 3. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Mari dikaitkan dengan kembali tentang sifat-sifat kejadiannya. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana manusia ini tidak mengetahui apa pun sebenarnya. Nampak tak? Maka di sini kalau kita lihat apa kaitannya tentang melihat diri, dan kemudian ini nak kata ulama tasawuf, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, maka pasti akan nampak penciptanya. Apa makna nampak ni? Khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan. Ingat, kita ni makhluk. Makhluk ini kejadian. Bila kejadian bukan jadi sendiri, ada yang menjadikan. Ini maknanya mengenal. Sumber darah dari air yang hina. Allahu Akbar. Benar Ustaz. Surah Sajadah ayat 8. Air mani. Sebut aja bagi habis betul. Air mani yang hina. Walaupun hina air mani itu tidak dikirakan sebagai najis. Tetapi walaupun tidak najis, tetapi tidak dipandang. Tidak dipandang. Jadi daripada air yang hina itu, kenapa tiba-tiba kita boleh dimuliakan di atas muka bumi ini? Bagaimana kalau kita lihat pada unsur diri ini ada dua, sebuku darah, kemudian pada satu kejadian lagi ada kejadian lain. Sebagai contoh. Okay? Sebagai contoh. Nah, kita tengok pada paparan ni. Sebagai contoh, ni kejadian manusia. Sebab malam ni kita nak fokus tentang bagaimana nak kaitkan tentang mengenal alam diri. Ni dalam kaedah soft ya, sebab ada macam-macam kaedah. Tapi kita fokus pada alam diri. Bila alam diri yang mana bermulanya kita ini dengan jasad. Bermula masuk jasad ni dengan tadi alaqah. Segumpal darah. Nampak? Segumpal darah ni. Nah, bila kata segumpal darah, yang mana kita ni dari saripati air mani lah. Sebut bagi habis lah. Kenapa nak simpan-simpan tak? Ini surah Sajadah ayat 8. Nah. Nampak tak ni? Sila jemaah mata Allah SWT. Kita tulis kat skrin terus ni. Maka kalau kita lihat pada kejadian manusia ini, yang mana ada jasad, tapi tidak cukup sekadar jasad. Nampak? Jasad. Maka Allah kata tadi dan surah Az-Zariyat ayat 21. Nah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri pula. Allah suruh tengok dalam diri. Maka bila kata air mani, yang mana asal air mani, yang mana air mani ini membentuk segumpal darah. Ini kalau cerita biologi ni tahulah. Daripada jadi fetus. Kemudian berubahlah menjadi bayi dalam kandungan 4 bulannya. Ini cerita biologi lah. Maka berubahlah menjadi jasad. Jadi jasad ini tidak akan bermakna, tak berfungsi. Kalau sekadar jasad, dia tidak hanya berfungsi.
Maka di situlah dalam surah Az-Zariyat wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu, dalam ni bermakna ada satu lagi kejadian dinamakan roh dan jasad ni, nak panggil rohani, yang dipanggil nyawa. Kalau sekadar jasad dipanggil mayat. Mayit. Saya nak suami ustaz, nak suami aja. Dapat mayat je lah. Dapat mayat je lah. Tapi yang nak pada suami itu apa? Bekas yang kosong. Sebab itu, yang pertama tadi, bila kata melihat kejadian, Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah. Kan Allah suruh bacalah. Wa rabbukal akram. Dengan nama Allah yang mulia. Wa rabbukal akram. Maknanya, tidak cukup melihat diri ini dengan jasad semata-mata. Malah, jasad ini, yang mana kita duk bangga-bangga ni, sebenarnya dia tidak panggil jasad. Yang kita duk bangga ni bukan jasad, tapi sifat. Sifat yang ada pada jasad. Ni saya ringankan perbincangan sidang jemaah mata Allah SWT. Ada bahasa-bahasanya. Kadang-kadang kita nak syarah pun perlukan pendetilannya. Tapi ini ilham yang Allah berikan melalui kaedah siddiq. Siddiq. Ya Ustaz, Alhamdulillah, tabarakallah, mantap, padu jelas lagi disuluh. Tak nampak juga skrin besar, tak tahulah kata perang di 3 kali Jumaat jalan. Apa? Muka surat 71, Puan Faridah Hamzah. Jadi, jasad ini, orang tak puji jasad. Sifat. Apa sifat? Nampak dalil. Ini yang kita kena kaji diri ni. Sifat dan asma'. Amin ya Rabbal. Dia tak pergi pada zat. Jangan pergi pada zat. Kita tak masuk pada zat. Sifat dan asma'. Sifat. Kemudian ada empunyanya. Asma'. Zat tak masuk ya. Zat tak termasuk dalam perbincangan. Sebab kita tak mampu mensyarahkan zat. Malah asma' pun tak mampu nak syarahkan sebenarnya. Zat ni umpama asal muasal. Bagi seluruhnya. Jadi contoh kita pergi pada sifat dulu. Jadi pada manusia ni Allah berikan. Ni kata dalam surah Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya jiwa. Maka sifat ni bukan letak pada jasad. Kalau letak pada jasad, itu dipanggil sifat jasad. Tapi sifat yang manusia duk kagum ni bukan jasad. Tapi sifat yang ada pada jiwa sebenarnya. Kalau nak panjangkan sikit perbincangan kita ni. Jasad ni. Ya Tuan Amin ya Rabbal. Benar, siap 20. Betul. Cuma saya tak pergi syarah pada zat. Maka sifat. Kalau nak pergi syarah panjang sikit. Jasad ni. Iblis tak pandang. Apa perbincangan ketika Iblis Allah jadikan Nabi Adam AS? Siapa nak bangga dengan jasad? Ada orang bangga dengan jasad sekarang ni? Ramai. Bangga dengan jasad. Tengok muka. Handsome. Cantik. Kuat. Dia tengok muka ke tengok sifat? Nampak? Sebab kalau tengok muka, tengok jasad, kemudian dia mengatakan itulah dia. Itulah cantik. Cantik. Muka ni lah cantik. Cantik itulah muka. Maka dia telah tertipu sebenarnya. Sebab kalau nak tengok pada jasad, Iblis tak pandang. Iblis kata apa? Ni kejadian tanah.
Sebab tu datangnya perbincangan ana khairu minhu, aku lebih mulia daripada tanah. Tanah tempat pijak. Nampak? Jadi maknanya ketika dipuji, adakah orang puji muka jasad? Janganlah. Iblis tak pandang jasad kita. Jangan main-main. Nak bangga dengan jasad, tak dilihat pun. Malah jasad kita cerita tadi, air mani yang hina. Air mani yang hina. Jadi bila kata air mani yang hina, bagaimana yang hina boleh berubah jadi mulia? Kenapa tiba-tiba dimuliakan? Benar Ustaz. Oh, terima kasih Ustaz. Penjelasan bagus. Sifat jalan hakikat. Zat asal muasal jalan marifat. Taib ahsanta. Hebat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, asal muasal fana habis. Kita tak boleh sampai ke tahap itu. Nah, maka di sini terzahirlah kita dalam melihat pada sifat itulah wa nafsi wa ma sawaha. Inilah dinamakan qalbu, jiwa, hati. Maka dimasukkan dalam hati ini sifat-sifat yang dipanggil kesempurnaan. Sifat-sifat kebaikan. Kebaikan ini yang membawa kepada panggilan-panggilan cantik. Satu. Pandai, bijak. Ini saya keluarkan beberapa sifat lah. Kuat. Kaya. Nampak? Benar Puan Natra. Malu kita. Kita bekas kosong yang membawa sifat ini. Ini antara sifat-sifat. Yang mana sifat ni sempurna ni. Bukan ni je. Banyak kesempurnaan. Nampak? Memanglah Puan Yana Iblis tak pandang pelik tu. Memanglah pelik. Itulah sebab Iblis jadi Iblis. Pelik. Dia boleh tak pandang. Kenapa kan? Patutnya kejadian ni kejadian Allah Ta'ala yang hebat. Sebab dia menghina lah. Orang kan? Ni siapa ni? Pangkat, darjat, kedudukan. Ni siapa ni? Macam Puan Yana lah kan? Orang tak ni siapa ni? Awak mengaji mana? Asal mana? Keturunan mana? Kan orang tak pandang kalau kata tanya. Nampak? Nah, Iblis tak pandang. Ini asalnya. Tapi kerana sifat inilah yang diberikan kepada yang bernama manusia. Yang membawa semua sifat ni. Tetapi manusia yang terpilih sahaja yang mampu menzahirkan. Kalau kolbu diserahkan, apa nanti saya jawab ujung nanti. Ni kolbu tidak diserah, bukan diserahkan. Memang di bawah jagaan Allah. Bukan lagi diserahkan. Contoh macam nafas lah Puan Amin ya Robbal. Nak hapuskan diri macam mana? Ada kita kawan nafas sekarang? Tak ada. Tak ada kan? Hapus tak diri? Hapuskan diri maknanya kita sedar akan dari mana. Dan dari mana kekuatan kita, kefahaman kita. Itu maksudnya kefahaman tu. Nak hapuskan. Bukan hapuskan diri di segi jasad ni. Nak hapuskan kefahaman-kefahaman batil. Yang bersandarkan kepada diri kita. Sedangkan diri ni asalnya air mani yang hina. Kemudian Allah campakkan sifatnya. Wa nafsi wa ma sawaha. Bukan dari kita. Contoh, cantik, bijak, kuat, kaya. Saya ambil contoh sifat satu. Cantik. Pada perempuan. Ambil contoh perempuan. Kamu lelaki ni kan. Asal cantik je perempuan. Lelaki tak boleh cantik ke? Pondan Ustaz. Sinonim cantik dia akan dikaitkan dengan perempuan. Lelaki panggil handsome. Tak apalah. Cantik Allah terjemahkan pada perempuan. Maka perempuan memiliki sifat cantik. Soalan, adakah cantik itu pada rupa semata-mata? Itu persoalan dia. Adakah pada rupa semata-mata? Cantik pada perempuan atau cantik pada kejadian. Tapi mana perempuan-perempuan yang tak sedar diri,
yang tak kenal diri dia itu dari asal muasalnya dari mana, maka dia melihat cantik pada rupa. Samalah dengan lelaki yang tidak belajar ilmu mengenal, maka dia akan lihat pada rupa. Fokus pada pengajian dulu ya Puan Yana. Fokus pada pengajian. Saya dah mula setting kaedah kita mengaji online ini. Peringkat awal kita fokus pada syarahan dulu. Fokus pada perbincangan kita dan kemudian baru ada pertanyaan lain. InsyaAllah. Allah izinkan jawab, kita jawab. Kalau tak izin jawab, tanya je lah. Tak semua benda saya boleh jawab. Saya bukan kaunter pertanyaan. Kita kena cari dulu syarah, baru kita boleh jawab balik. InsyaAllah. Baik. Cantik. Okay. Cantik yang Allah terjemahkan ni sifat. Sifat yang Allah terjemahkan pada perempuan dan bukan saja pada perempuan, pada kejadian. Cantik yang diterima pada kejadian. Maka di sini sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat bagaimana ni saya nak syarahkan lagi contoh kita terperangkap kita melihat cantik itu makhluk. Ni semalam kita dah bincang kan. Tapi bila kata pada diri, saya fokuskan pada kejadian manusia. Cantik ni pada makhluk, lalu Allah jadikan juga ada makhluk yang rupanya cantik. Ya. Rupa cantik. Tetapi, cantik pada rupa tidak kekal. Maka lunturlah yang dikatakan rupa cantik. Maka kekal. Allah buat pula kejadian, ya rupa cantik tapi tak kekal. Maka tidak bolehlah kita sandarkan cantik pada rupa. Yang duk sibuk nak jaga rupa cantik. Malah rupa ini juga walaupun dia cantik, tiba-tiba kita lihat pada sudut perangai. Perangainya buruk. Maka cantik yang diberikan tadi berubah juga menjadi buruk. Maka cantik itu tidak kekal pada diri dia. Maka di mana yang dikatakan kekal yang cantik pada diri? Tidak. Dia subjektif, itu nama subjektif. Maka cantik ini sifat yang datang dari Allah sepatutnya. Maka sifat yang ada daripada Allah, bila dipakai pada yang halal, barulah cantik. Maka wanita-wanita atau lelaki yang melihat yang halal atau memakai yang halal, baru dah diiktiraf cantik. Mana-mana yang berpakaian haram, membuka aurat, tidak menutup dengan sempurna, maka dia tidak dikirakan sebagai cantik. Tetapi sesiapa yang tertipu dengan melihat dengan yang berpakaian haram, lalu kita iktiraf dia cantik, maka itulah dipanggil batil dan zalim. Kerana kita salah meletakkan sifat. Allah jadikan sifat ini untuk diletakkan pada yang hak. Cantik letakkanlah pada aurat. Tutuplah aurat. Jagalah segala sebab cantik bukan hak kita. Dan duk selfie sana, selfie sini, duk tebing tayang sana, tayang sini itu, cantik tu siapa punya? Maka datanglah perasan cantik. Manusia ni duduk kat perasan saja. Perasan cantik. Sebab tu bila kita nak memuji, maka depannya dimulakan. Mesti bermula dengan Masya Allah. Puji. Mulakan dengan Masya Allah. Dengan izin Allah. Cantiknya kamu. Subhanallah. Baru boleh kita puji cantik itu. Sebab hakikatnya, bila cantik Allah terjemahkan pada jasad, hakikatnya ada Allah nak memperkenalkan sifat miliknya. Milik Allah tu. Perasan ni lah. Manusia duduk kat perasan cantik. Jadi lepas ni jangan perasan. Maknanya Allah memang jadikan cantik. Alhamdulillah.
Sapu tepuk-tepuk terus cantik. Aurat terbuka. Allahu Akbar. Cantik pada aurat yang sebenarnya benar. Selagi mana dia cantik pada asma Allah, jaga auratnya, jaga batas syariatnya, maka cantiklah dia. Maka sesiapa yang tidak menjaga kedudukannya, letakkannya pada yang halal, maka buruklah dia. Sama dengan lelaki. Benar Tuan Haji Mak Muda. Jangan nak perasaan cantik kalau tak menutup aurat. Dan jangan pula lelaki yang mana kata cantiknya. Mana cantik? Tu yang seksi-seksi itu seksa. Kita hanya tertipu dengan kecantikan luaran. Bila perangai dia terzahir, jadilah perangai dia macam haram. Haram dah. Rupa macam cantik tapi perangai macam haram. Allah, haram, buruk juga. Minta maaf cakap, kita bagi bahasa mudah faham. Dengan cantik pun dah tertipu. Benar Puan Aisyah Paris. Tayang-tayang sekali terkena ain. Benar Tuan Raja Sarizat. Ini yang bahaya. Kenapa boleh terkena ain? Kerana kita tidak meletakkan pada tempatnya. Maka datang mengundang kedengkian. Nampak? Maka di sini kalau kita rujuk, itulah memahami segala kebaikan. Tujuan kita nak mengenal diri ini, Allah. Jatuh. Tujuan kita nak mengenal diri ini, beri. Allah, tak apa. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita ada sifat kekurangan. Sebab tu nama kekurangan, kenal pasti kekurangan. Saya ni banyak kekurangan Ustaz. Bukan banyak, memang kurang pun. Tuan Azman kami perasan handsome. Sungguh perasan handsome. Alhamdulillah Tuan Abdul Rafi. Tak apa, saya tak terkesan pun. Puji dia. Saya tahu tu kecantikan handsome itu milik Allah. Saya dah terima dah kenyataan tu. Jadi saya tak perlu perasan. Itu kaedah jawab dia. Handsome-nya, Alhamdulillah, betul-betul. Saya terima kenyataan tu. Dia orang tak terima kenyataan ni. Oh, iya ke? Tak adalah. Tapi lepas tu pusing belakang, boleh tahan juga. Baik tak payah. Mana dia tak kenal. Kalau ketika orang izinkan melihat suatu perkara yang cantik, yang handsome, maka perbetulkanlah akhlak. Malulah Allah bagi muka cantik, muka handsome, perangai huduh. Malulah kita. Tak amanah bawa sifat cantik. Apatah lagi kalau dia menjaga akhlak, automatik cantik. Automatik cantik. Siapa yang jaga halal dan haram, siapa yang menjaga dirinya pada kecantikan yang halal, maka dia akan dicantikkan oleh Allah. Maka bila suami melihat isteri yang halal, maka itu sudah pasti cantik. Habis Ustaz, duk yang tengok yang haram tu, duk dia minat tu, itu sementara, sekejap je tu. Tahu perangai dia kejap lagi, tinggallah je lagi. Tu dia. Nampak? Jadi, jasad ni kekurangan. Maka duduk pada ada Allah jadikan kelebihan. Ni tujuan kita nak mengenal diri. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ni pada diri ini, jasad. Itu kalau lihat pada jasad, itu memang kekurangan. Serba kekurangan. Kana do'ifa. Serba lemah. Kerja nak menutup makeup, semua nak menutup je. Punyalah lemah kita ni. Tak boleh nak stand alone dengan muka sendiri. Terutama orang perempuan. Nak tepek juga kadang tu kan. Nak tepek juga. Punya lemahnya kita. Betul lah tu lemah. Maka, duduklah kepada yang kelebihan. Tapi kelebihan bukan jasad. Roh. Atau sifat. Ini dia. Maka di sini datang makam binasa ni. Binasa diri ni. Ni makam binasa ni. Bila kita serahkan kembali, contoh, ini diri kita. Makam kita diri ini. Lemah. Lalu kita bergantung kepada sifat. Sifat yang sempurna. Tetapi sifat ini kita sudah kenal. Sebab dalam surah Al-Alaq, kita dah bincang sifat. Kita dah baca dengan Iqra'. Ni kena ulang ni. Ini kita punya nasnya. Bila kita dah kembali baca,
dengan nama Tuhan. Yang ini bila lihat contoh pada tadi cantik. Oh, kita kembali kepada empunyanya. Bila cantik itu jamil. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tu maha cantik dan sukakan kepada kecantikan. Maka bila kita lihat cantik yang Allah zahirkan pada diri, cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Bagaimana nak kembalikan kepada Allah? Tadi kata Tuan Amin tadi. Dengan taat. Kembalikan kepada Allah itu dengan jalan taat. Maka bila kata taat, maka ikutlah perintah. Kalau Allah suruh tutup aurat, tutup aurat. Kalau Allah suruh taat, taat. Kalau Allah suruh solat, solat. Contoh sifat lagi apa? Pada diri, kaya. Ini selalu orang tertukar-tukar perkataan kaya ni. Macam-macam tempek kat muka. Betul Puan Nur Azlina. Lala bukan tempek. Tempe pun dia letak kat muka. Allahu Akbar. Nah. Bila kata kaya, contoh sifat. Kaya bukan pada jasad. Bukan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW tak ada mafhum hadis. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Bila suami puji cantik, ya, bila suami puji cantik, alhamdulillah, hazamin fali rabbik, terima kenyataan. Jangan nak perasan, ya ke bang? Ya ke bang? Tak payah, terima je. Alhamdulillah bang, memang Allah jadikan saya ni cantik. Dah, habis cerita. Nak cantik jangan putus air wuduk. Itu salah satu tarik jalannya, boleh juga. Laisal ghina, tidaklah kaya itu an kasratil arad ataupun dia panggil harta. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Ini jasad, harta lah ni. Benda-benda. Walakinnal ghina an nafs, akan tapi kaya itu pada jiwa. Maka sebab itu dia panggil orang kaya. Orang yang kaya. Tapi kenapa kaya itu diberi nama kepada orang? Orang tak panggil kereta kaya. Orang tak panggil. Pakailah kereta mahal macam mana pun. Pakai kereta mahal macam mana pun. Nampak? Turun-turun kereta. Ni kereta lambung tinggi ni. Kereta lambung tinggi. Lambung tinggi. Nak kata lambung jini tak jumpa-jumpa lagi. Kita pakai lambung tinggi. Turun-turun kereta lambung tinggi, orang tak panggil. Orang tak panggil kereta kaya. Tak percaya ke cuma. Tak tahulah kalau orang panggil. Kalau orang panggil kayanya kereta ni tuan. Rasa dia kata nak kena dia ni. Aku pakai kereta lambung tinggi ni nak bagi tahu dia panggil aku kaya. Tapi nak bagi tahunya memang tidak. Kaya bukan duduk pada kereta. Yang duduk pergi berhabis pergi beli kereta lambung tinggi tu buat apa? Oh bukan dia. Kita hanya duduk pada jasad lah, simbol yang menipu kita. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu penipu. Pakai boleh, perasan jangan. Ni pakai perasan dah. Macam Aziz Sattar kan. Dapat emas, jalan dah mencini dah. Mencini jalan lah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Muayyana. Amin. Kaya. Memang. Selagi mana kita hamba Allah, selagi itulah kita kaya. Titik, khalas. Tekan share jadi ejen kebenaran benar Ustaz. Share, bantu. Share ni ilmu penting ni. Lambung tinggi boleh langgar bumper, cabut tayar, sakit jiwa. Itulah. Jadi, kita banyak lihat kaya pada simbol. Sedangkan kaya ini letak pada manusia. Maka kita lihatlah definisi kaya yang sebenar pada diri manusia itu, iaitu jiwa. Kalau kita lihat kepada jasad, memang kekurangan. Saya ni Ustaz, sampai bila-bila lah tak kaya Ustaz. Sudahlah kita. Sampai bila-bila lah saya ni. Apa nak jadi? Nak kamu tengok pada jasad, siapa suruh?
Kekayaan itu bukan pada jasad, pada iman, pada takwa, pada jiwa, pada hati. Nampak? Benar tu Tuan Surah An-Najaya. Pakai dia wajah. Sombong tak singgah masjid. Belum pakai lambung tinggi lagi kan? Tahulah apa jadi. Selagi kita hamba Allah, kita kaya. Sebab apa kita kaya? Kerana Allah tu maha kaya. Tu jawab begitu. Nak kaya dengan apa? Kaya belum mati tak ada tinggal hutang. Yalah, itu amalan kan, puan Islam di hati. Tapi nak kaya dengan apa? Dengan Allah. Bila nak sebut kaya? Dengan Allah. Tuan Jari Sanisa. Ingat kereta laju, malaikat tak boleh kejar. Malaikat lagi laju, cahaya. Kelajuan cahaya, supersonik. Nampak clear malam ni? Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Berbalik, kalau kita lihat ni tafsiran ataupun tafsiran dan tamsilan yang kita syarahkan tentang diri. Itulah yang dikatakan roh dan jasad. Jasad dan roh. Yang nak ditekankan itu ini. Ini yang roh ini yang kena diisi dengan iman yang dinamakan tauhid. Jasad ni hanya untuk nafsu saja. Hanya untuk perhiasan. Kebendaan. Malangnya apabila diri itu dipengaruhi apabila sepatutnya alam ini yang kata tadi Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Mengatakan bahawa alam inilah yang besar. Yang inilah asbab alam inilah kita diangkat menjadi khalifatul fil ard, bukan kerana jasad. Malah berhati-hati. Berhati-hati. Jangan ambil sifat di sini. Klaim di sini. Jangan. Sebab itu, kalau konsep barat, dia suruh kita fikir kaya. Think rich. Betul tidak? Ini konsep barat ni. Think. Dia suruh kita fikir kaya. Dah. Bila suruh fikir kaya, kita fikir apa? Harta lah. Ni salah. Batil. Yang agama ajar itu adalah feel. Rasa, feel rich. Rasa kaya, rasa kaya. Rasa itu dengan apa? Dengan yakinlah, dengan iman. Dengan yakin bermula dengan ilmu. Ilmu yakin yang membawa kepada iman. Mengenal, barulah kita melihat bahawa Masya Allah. Masya Allah. Kaya. Kayanya, Ya Allah. Baru nampak pada diri. Nampaklah bahawa Allah yang menjadikan diri tanpa ada kekurangan sebenarnya. Kalau roh dah telah disirami dengan rawak, roh telah disirami dengan takwa, masih cari mana? Belum lah tu. Jawapan dia belum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi memang benar Puan Ilham Sarif, Allah menghiasi dunia ini kejadian, yang ini pandangan manusia, kejadian manusia itu sendiri adalah sebagai perhiasan. Itulah inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Inna ja'alna ma'alal ard. Sesungguhnya Allah jadikan inna ja'alna ma'alal ard. Apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Ya, perhiasan, bukan pemenan. Maka siapa yang tidak memahami dengan iman, tidak memahami dengan sebab itu bermula dengan alladzina yu'minuna bil ghaib.
yakin dulu, rasa dulu kaya. Jangan ada harta baru nak rasa. Allah, lambat kita ni. Ya Allah. Feel. Benar. Malah bukan kata miskin di dunia, miskin di akhirat. Tuan Surah Najayah, malah kita bimbang melakukan kesyirikan. Ini kita bimbang. Nah, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka kesimpulan awal yang kita boleh buat pada malam ni, kita tutup setakat ni dulu. Jadi makna mengenal diri ini adalah pertama, kita melihat pada kejadian. Kejadian apa? Kejadian manusia dari pada sudut pandangan matati. Sebab mata hati ini yang mampu menghuraikan apa sahaja perbincangan kita malam ni. Dan bila kata kenapa kejadian manusia, Ustaz? Sebab yang kedua, kerana pada kejadian manusia ini Allah berikan sifat kesempurnaannya. Nah, sifat ini yang manusia tercari-cari. Mereka tercari-cari pada dunia. Apa yang manusia tercari-cari ini? Mereka tercari kaya, mencari kuat, mencari bijak, mencari cinta. Cuma pada dunia, maka tak jumpa kerana Allah berikan kaya, kuat, bijak, cinta. Semuanya ini dan banyak lagi. Malah disimpulkan dalam 99 Asmaul Husna. Ini hanya ada pada qalbu. Dan qalbunya bagaimana? Qalbun salim. Qalbun salim. Jiwa yang sejahtera sahaja yang mampu menterjemahkannya. Bukan sebarang barang yang boleh menilai dan mengeluarkannya. Maka sebab itu kita berbincang soal melihat, merenung. Yang ketiga, kita nak merenung. Bila merenung ni, kita panggil muhasabah. Kita nak muhasabah balik supaya menanggalkan, menghancurkan sifat keakuan. Keakuan ini yang kita nak hancurkan. Yang ketiga. Keakuan apa? Aku kaya. Aku kuat. Aku cantik. Kita banyak klaim kepada sifat sebenarnya. Aku bijak. Oh, hebat. Di mana aku? Sedangkan sifat ini semuanya asalnya ada pemiliknya. Maka sepatutnya tidak jadi begitu. Sepatutnya dia jadi pada perkataan dikayakan. Dikuatkan, dicantikkan, dibijakkan. Macam itulah. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka itulah kesimpulan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita berhenti dulu dekat setakat ini. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Mari kita berita langsung dari Makkahul Mukarramah. Subhanallah.
Allah rindunya kita nak bagi mudah-mudahan semuanya menonton ini Allah jemput kita semuanya kembali menjadi tetamu Allah di Makkahul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik sidang jemaah mata Allah Subhanahu taala, maka kesimpulan yang kita boleh buat pada malamnya penuh barakah ini, apabila kita nak mulakan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antara yang disuruh dalam agama itu adalah menilai kembali. Ini diri kita ni. Diri kita ni yang mana menjadi pemimpin. Sepatutnya kita faham apa yang kita bawa sebenarnya. Ha? Ini kajian-kajian yang perlu kita perhalusi. Kita perhalusi dan untuk kita fahami lagi. InsyaAllah. Jadi 3 perkara kita sentuh tadi. Yang pertama kita untuk melihat kembali. Menilai kembali. Ya? Menilai kembali insyaAllah. Kejadian diri manusia ni. Kejadian dia sudut pandang yang sebenar. Jangan duk tengok diri dia. Saya tak ada apa-apa Ustaz. Saya sebatang kara. Mengangarut jawapan kadang-kadang tu. Lihat diri ni memang lemah. Dah terima kenyataan lemah. Lemah kita ni. Kemudian kita duduk pada yang kuat. Kita duduk pada yang kuat. Kita tahu kita lemah. Maka kita berhajat kepada. Datanglah faham tentang hajat. Besok kita sambung tentang hajat. Bila kita dah kenal, oh saya banyak kekurangan. Ya, kita banyak kekurangan. Contoh pada malam ni. Allah Ta'ala menyempurnakan presentation kita malam ni dengan sifatnya. Dengan kesempurnaan, dengan kekuasaannya. Membantu kita memberi ilham kepada yang mencipta, yang mengendalikan. Bagaimana kita semua ini bergabung untuk memahami dalam konteks nak memahami ilmu Allah Ta'ala. Ya? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi teruskan istiqamah. Terima kasih banyak kepada semua yang memberikan perhatian ni. Nampak? Allah dah berikan bagian nikmat supaya kita makin lagi semangat untuk kita menuntut ilmu insya-Allah. Baik, saya baca soalan dulu sikit sebelum kita buat tutup. Okey, kalau ada lah. Alhamdulillah. Baik, saya nak jawab tadi bagaimana tadi soalan Tuan Amin tadi ke Tuan Yamin tadi tentang bagaimana bila nak binasa diri tu. Apa maksud binasa diri? Baik, binasa diri ni sidang jemaah mata Allah SWT. Bila kita faham dengan ilmu kebenaran, Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dirimu kamu tak perhatikan? Baik, kita renung balik dengan ilmu Allah ni, dengan bantuan Allah, dengan Allah bantu kita, dengan Allah pilih dengan hidayah dan petunjuk pada diri kita, maka kita tengok diri. Bila kita tengok pada diri, kemudian kita lihat pada jasad. Jasad ini asal dari mana? Alaqah, segumpal darah, segumpal daging menjadi daging. Asal daging ini, darah ini dari mana? Air mani. Dan daripada air mani ini, daging ini kemudian dipuji. Farid, dipanggil Farid. Bukan sebab Farid, tapi sebab ada ilmu ada pada Farid. Maka kita lihat balik, adakah Farid atau ilmu? Kalau tengok saya saja, beku juga. Oh, ilmu pada si Farid. Oh, Ustaz tadi kata Tuan Abdul Wafi, ni bukan nak kipar, bukan nak ekor ni, Allah jadikan handsome, cantik. Dah sama juga, bukan Farid juga. Sifatnya ada pada si Farid. Sebab cantik, handsome itu pada kejadian. Maka di sini binasalah diri yang tadi mula nak mengaku tadi, hancur keakuan. Itu maksud binasa tu. Maka kita tidaklah bersandar kepada sifat semata-mata diri kita. Kita ambil sifat tadi ilmu pada diri ni sebab saya menuntut ilmu lah ni. Saya jumpa guru-guru yang mursyid saya, kalau tak saya jumpa, dia malah cerita diri. Sedangkan nampak ilmu, nampak Allah patutnya. Bila nampak Allah, maka alamal insana ma lam ya'lam. Habis, binasalah diri. Binasalah diri. Nampak? Sepatutnya. Maka, sidang jemaah mata Allah SWT. Maka begitulah yang seterusnya sifat, contoh cantik. Asal kita cantik? Tidak. Allah cantikkan. Bukan lahir-lahir terus cantik muka, tidak. Maka cantik itu sifat yang didatangkan kemudian. Kita ni adalah satu dipanggil benda baharu. Tidak kekal. Maka bila faham, maka binasalah kita. Setelah kita kembali kepada Allah SWT. Itu dinamakan menyerah diri kepada Allah. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mati mendengar kita dibian atau dibintikan guru yang kita wallahu alam. Saya tak pasti Puan Aliza. Nanti saya cek wallahu alam.
Alhamdulillah, upgrade pengusaha online berkat kesungguhan para jemaah semua. Ini nampak Allah berikanlah nikmat. Allah berikan nikmat untuk kita menambah baik. Allah datangkan bantuan-bantuannya. Allah pilih, ingat, kebaikan dan pembaruan, kemajuan dalam kerja dakwah. Ini pilihan Allah. Jadi, saya seru kepada semua menonton ni, pastikan anda terpilih untuk menyumbang, untuk bersama-sama, untuk naikkan nama agama dan nama Allah. Nama agama lah. Bagi Islam, ini adalah first class. Islam adalah quality, high class. Ikhlas is high class. Islam is first class. Jadi gunakan seluruh tenaga, harta yang ada untuk menegakkan kembali syiar Islam yang dah memang tertegak dah pun Islam itu. Tanpa ada kita pun Islam dah berada di ranking tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Cuma kita sebagai hambanya yang tunduk kepada Allah SWT, sepatutnya kita kena alirkan, salurkan, zahirkan pembaruan dalam dakwah, dalam kerja agama. Bukan pembaruan pada diri, bertukar-tukar, nampak diri, nampak hebat. Kita tak mahu. Kita nak nampakkan kehebatan pada kerja-kerja agama atau Islam itu sendiri. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Baik. Baik, terima kasih banyak. Cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi pada siri kuliah yang seterusnya. Kita akan bertemu siri kuliah yang seterusnya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan. Terkurang bicara, tutur kata, terkurang bicara, terkasar. Dalam penyampaian, minta maaf. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku lu qali haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih, farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.